الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء سبحانه wa ta'ala, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan, nikmat dapat menghirup, menghidu ataupun merasai kembali udara yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bernafas, dapat lagi kita berkumpul di rumah Allah ini, di masjid, satu tempat yang paling mulia, yang mana kalau kita tengok seluruh negara pastinya ada masjid. Itulah kemuliaan yang Allah nak tunjukkan kepada kita, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang hebat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gelaran yang Allah berikan kepada baginda Habibullah, yang akan memimpin kita semua untuk masuk ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Salah satu makhluk yang ada permulaan tetapi tidak ada pengakhiran, iaitu syurga, dan partner dia adalah neraka. Juga makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, ada permulaan tetapi tidak ada pengakhiran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang soleh, orang yang berbuat baik di dunia semasa hidupnya, kita akan bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata guru kami, salah satu nikmat duduk dalam surga selain dapat pandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sendiri akan hidangkan air kepada kita daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita duduk di dalam majlis ilmu ini, tanda kita menyokong dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita meneruskan perjuangan ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dari mula berdakwah sehinggalah hari ini disambung oleh para ulama. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu ni merupakan satu ganjaran yang besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu perkara yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya barisan AJK Masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan bilai yang saya hormati, dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah kita akan teruskan perkongsian kita pada malam ini dengan pembacaan daripada kitab Penawar Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indusi Al-Mandili, dan kita baca sedikit syarahan daripada
kitab penawar bagi hati ini, iaitu syarahan daripada kitab Qalbun Salim, iaitu yang ditulis oleh guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Kita nak tengok sikit syarahan setiap penulisan yang ada di dalam kitab penawar bagi hati. Jadi kita tak perlu teruk-teruk dah untuk dapatkan kitab syarahan bagi penawar bagi hati ni. Pergi kedai cari kitab yang bernama Qalbun Salim, yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala, insya-Allah. Jadi kita akan sambung pada seterusnya. Masih lagi kita membincangkan pada menyatakan lidah. Lidah ni dia banyak sikit. Dia sebab apa? Zaman sekarang ni dua benda yang orang melakukan maksiat terlalu banyak, iaitu di hujung jari dan lidah. Sekarang ni lebih kepada hujung jari lah, tangan lah kan. Kita nak mengumpat orang, nak memuji orang, pakai tag je dengan dengan menekan di hujung jari. Tapi ya, kata ulama, untuk di zaman ini, kedua anggota kedua yang paling banyak melakukan maksiat adalah lidah. Kalau dulu zaman tak ada handset, tak ada gadget, lidah lah ranking pertama. Tapi zaman sekarang gadget ni sebagai sumber utama orang boleh memuji dan mengkeji orang. Kalau dulu dengan lidah saja. Akan tetapi kita baca yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir. Qala al-muallifu rahimallahu taala, berkata pengarang kitab ini. Untuk seterusnya Syekh Abdul Qadir menyatakan lagi, apakah perkara yang boleh kita lakukan untuk kita dapat hadiah daripada Allah Ta'ala, untuk kita bawa sebagai bekalan ke akhirat dengan menggunakan anggota lidah. Iaitu, kata pengarang, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Kalau dalam bahasa Arab dia apa dia? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sabit di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman kan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang mana Allah menyeru kepada kita, bukan sekadar golongan ustaz-ustaz saja, bukan terletak untuk menyampaikan satu benda kebaikan dan melarang kepada kejahatan ni, bukan terletak di atas kepala pendakwah saja. Tetapi Allah sebut semua orang Muslim, semua orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia wajib menyampaikan kebaikan dan mencatat ataupun melarang segala kejahatan. Antaranya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 104, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat 104 yang membawa maksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan cegah dan mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Antara orang-orang ataupun antara sifat manusia yang dapat keuntungan, antara manusia yang akan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, antaranya Allah berikan ciri-cirinya adalah orang yang menyampaikan kebaikan dan membenci kepada kejahatan. Maknanya bila dia benci, dia tak nak ada kejahatan tu berlaku di depan mata dia, tak nak berlaku kejahatan maksiat itu berlaku di dalam keluarganya, adik-beradiknya dan orang sekelilingnya. Maknanya dia tak nak sungguh. Maknanya ayat ini ayat yang menunjukkan umum, sesiapa saja boleh menyampaikan kebaikan kepada orang, bukan terletak kepada pendakwah-pendakwah ataupun ustaz-ustaz. Memang kita tahu orang yang mahir di dalam bab agama, yang belajar tentang agama ni dipanggil ustaz. Sebenarnya kalau tuan-tuan pergi negara Arab, ustaz ni kira macam pakcik-pakcik di pasar saja. Kalau
Kalau kita panggil muallim, kami panggil muallim di sana apa? Pemandu teksi, pak cik. Itu. Maknanya kalau diterjemah muallim tu apa? Yang mengajar ilmu. Tetapi di negara Arab dia dah jadi adat muallim itu dipanggil sebagai pak cik saja. Maknanya untuk menyampaikan kebaikan itu terletak kepada kemahiran yang setiap orang ada. Tak perlu kepada nak jadi pendakwah kena masuk, kena belajar pondok semua, tak. Cikgu yang mengajar matematik juga menyampaikan kebaikan. Cikgu yang yang mengajar bahasa Malaysia pun itu menyampaikan kebaikan. Macam mana dari sudut kebaikan yang dinyatakan kalau cikgu yang mengajarkan bahasa Melayu contohnya kan. Dia mengajar murid daripada tak reti baca, dari tak kenal huruf kepada reti membaca. Itu satu benda yang baik. Ataupun bos, dalam syarikat tu bos. Kita tengok bos kita ni dia bukan daripada pendidikan agama, dia daripada arkitek ke engineering ke apa kan. Tetapi bila time solat dia kerah semua anak buah dia, jom solat, berhenti kerja. Maka kekayaan ni semua Allah yang beri. Kita nak dapat kaya cepat, jom kita solat. Maknanya dia arah semua pekerja bawahan dia time solat. Dan bila time puasa jangan siapa-siapa pun dia tegur dah. Jangan siapa-siapa pun yang celup-celup puasanya. Maknanya itu dakwah juga. Ataupun ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang baik untuk diri kita. Contohnya macam seperti mana yang telah saya nyatakan sebelum ni, kita tak reti contoh tayar kita pancit. Okey, angin tak ada di tengah-tengah highway. Tiba-tiba ada satu orang berhenti, dia tolong kita. Jadi dia terang kepada kita, macam ni cara nak tanggal tayar. Kalau tayar pancit apa perlu buat dulu, dia ajar daripada A sampai Z. Maka itu ilmu juga. Kerana apa? Kerana bermanfaat kepada kita. Akan tapi kalau dia tu memang penyangak, pencuri, itu kita tak boleh ambil. Itu tidak dikira sebagai ilmu yang bermanfaat. Jadi menyampaikan satu kebaikan ini terletak tanggungjawabnya ke atas semua orang. Tambah-tambah lagi bila kita ni menjadi ketua keluarga. Ketua keluarga wajib bagi lelaki apabila dia mendapat ilmu yang bermanfaat di mana-mana, tak kira ke dalam masjid, di surau, ataupun ada daurah, ada belajar di kompleks mana-mana yang bermanfaat, yang boleh dia sebarkan untuk anak isterinya di rumah, maka dia wajib sebarkan. Sebab itu suami yang baik dia akan tasmi', dia akan meneliti setiap ibadah yang dilakukan oleh anak isterinya di rumah. Maknanya dia dah mahir, dia dah belajar sesuatu ilmu di masjid, di surau, di dalam daurah, dia bawa balik, hari ni aku belajar bab wuduk. Contoh kan, bab wuduk, dan dia belajar bagaimana sukatan muka untuk kita basuh muka dalam wuduk. Jadi dia belajar, ustaz pun cerita dari sini ke sini ke sini, balik dia bagi tahu dekat isteri. Wajib. Kerana apa? Kerana kalau isterinya tidak sah, tidak lengkap mengambil wuduk, maka ibadahnya tidak sah. Wajib ditegur oleh suami. Sebab itu belajar ilmu ini wajib. Tambah-tambah lagi apabila disebut fardu ain. Ilmu fardu ain ada 3 cabang, dia tak boleh dipisahkan. Apabila disebut sebagai ilmu fardu ain, dia ada 3 cabang yang besar. Yang pertama ilmu tauhid, dia kena kuatkan sungguh-sungguh akidah ikatan ketuhanan dia. Yang kedua ilmu fiqh, yang belajar tentang hukum hakam ni, bab puasa, bab solat, bab zakat, bab jenayah, bab muamalat. Dia kena belajar sungguh-sungguh, ikut kemampuan, bukan tak belajar langsung. Dan yang ketiga adalah bab tasawuf, iaitu mendidik jiwa kita. Daripada contohnya bila kita dah belajar bab tasawuf, daripada sifat kita pemarah kepada anak isteri, bila kita tahu apa akibat orang yang bersifat dengan sifat pemarah dia ni, maka dia cuba ubah, maka dia akan menstabilkan keadaan keluarganya. Jadi di sini
Bila kita nak menyampaikan sesuatu kepada orang, kita yang pertama sekali kita kena ada ilmu. Ilmu tu dia takkan dapat dengan cara dia belajar sendiri, tak boleh. Mesti bertalapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ini bukan kata apa-apa, tetapi Allah nak tunjuk peristiwa bagaimana Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu kepada kita. Sebab apa? Allah nak tunjuk asbab Rasulullah belajar dengan malaikat Jibril itu adalah untuk faham kepada ilmu, dia mesti dengan belajar dengan guru, talaqi. Kalau belajar seorang-seorang, faham seorang-seorang, memang takkan boleh kita dapat ilmu tu secara bersanad. Bersanad ni ialah susugalo ilmu itu sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara ayat yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kita perlu menyampaikan kebaikan kepada orang dan menyekat segala kejahatan. Dan Allah juga berfirman di dalam surah yang lain, Allah menyebut yang bermaksud kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tidak ada makhluk di atas muka bumi ini yang sebaik-baik ciptaan, melainkan adalah manusia. Sebab itu Allah sebut dalam surah yang lain yang bermaksud, bila aku turunkan Al-Quran ini kepada bukit bukau dan gunung ganang, ni janji Allah, nescaya mereka ini pasti tidak mampu untuk memikul tanggungjawab membawa Al-Quran ini tersebar ke seluruh dunia, melainkan satu makhluk saja yang mampu menyebarkan Al-Quran, iaitu manusia. Sebab itu wahyu, seluruh wahyu, semua wahyu itu Allah turunkan kepada satu makhluk yang bernama manusia, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana binatang, bukit bukau, gunung ganang yang kita tengok hebat, tinggi, gagah, perkasa, besar, tak mampu memikul Al-Quran, kerana tanggungjawab membawa Al-Quran ini sangat besar, sangat berat. Tetapi yang hanya mampu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu wakil daripada golongan manusia, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kamu menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah mereka itu lebih baik bagi mereka. Sebahagian di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakannya mereka adalah di kalangan orang-orang yang fasik. Kenapa Allah tujukan ayat ini kepada ahlul kitab? Ahlul kitab sekarang ni tuan-tuan tak boleh percaya. Bukan tak boleh percaya, kita tak boleh makan sembelihannya. Kerana ahlul kitab zaman dahulu, mereka ini percaya kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dia bukan Kristian, bukan Kristian. Ahlul kitab ni dia percaya kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam dan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Memang dia orang berpegang teguh betul-betul kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Bukan Kristian, bukan Yahudi sekarang, tak boleh percaya. Sebab itu dikatakan kalau dalam belajar bab sembelihan, antara sembelihan yang kita boleh makan, termasuk di situ sembelihan ahlul kitab. Tapi ahlul kitab sekarang tak ada. Ahlul kitab ini adalah sebelum datangnya Rasulullah SAW, dan sebelum Rasulullah dapat wahyu, mereka masih berpegang teguh kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Contohnya Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah dia teringin sungguh-sungguh, dia tahu sifat Rasulullah ni sebelum Rasulullah lahir. Dari mana dia tahu sifat Rasulullah ni bersifat dengan sifat amanah, padahal Rasulullah tak lahir lagi? Dia pada umur 27 tahun, kata guru kami, dia adalah orang yang fasih dan orang yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam memahami kitab Taurat dan kitab Injil. Sebab di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, kedua-dua kitab ini
disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan datang seorang yang amanah yang bernama Ahmad. Maknanya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah dinyatakan oleh Allah di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Maka daripada umur 27 tahun ketika itu Sayyidatina Khadijah berumur 27 tahun, dia telah tekad untuk berkahwin dengan orang yang disebut di dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang bernama Ahmad yang mempunyai sifat amanah. Maknanya dia dah tekad. Hatta pembesar-pembesar Mekah ketika itu yang kaya raya ni datang untuk meminang Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah tidak terima. Dia nak tunggu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil sebagai orang yang berpegang teguh kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Adapun orang Kristian sekarang yang mereka nyatakan ini adalah wahyu yang Tuhan turunkan kepada Yesus. Contohnya mereka gelarkan Nabi Isa ni Yesus. Itu bukanlah Injil yang sebenar. Kerana Injil Bible ini dia ditulis setelah kewafatan Nabi Isa alaihissalam 500 ke 600 tahun baru ditulis semula. Jadi tak sama dengan Allah menjaga Al-Quran. Jadi kitab Bible itu bukanlah kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada juga hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita ini untuk menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Tapi kita macam saya duk cakap kepada tuan-tuan kan, sampaikan kebaikan kepada masyarakat, luahkan kasih sayang kepada mereka. Sebenarnya kadang-kadang kita pun tak mampu. Siapa yang mampu di zaman ini? Di kalangan sahabat-sahabat kita yang duduk di dalam jemaah tabligh. Mereka ni sangat solid. Mereka ni sangat berkemampuan untuk menyampaikan kasih sayang kepada masyarakat. Tuan-tuan jangan tengok ahli jemaah tabligh yang kurang sopan. Tengok yang alim-alim ni. Mereka sanggup pergi ke rumah ke rumah untuk menyampaikan kasih sayang dan menyampaikan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada masyarakat. Tak kiralah masyarakat tu beri jawapan kepada mereka ni dengan ludahan, cacian, makian. Mereka redah saja. Yang mereka hanya buat adalah bila mendapat cacian daripada masyarakat, hinaan daripada masyarakat, apa dia? Mereka hanya senyum. Dan mereka akan balik. Katakanlah mereka duduk di sini, di surau ni, di masjid ni, maka bila mereka dapat jawapan ataupun feedback daripada masyarakat mereka dengan cacian, hinaan, mereka tak meraung, mereka tak marah, tetapi mereka akan menunaikan solat 2 rakaat. Ini sunnah Rasulullah. Kerana Rasulullah, orang yang memberi kejahatan kepada Rasulullah tak balas dengan kejahatan. Rasulullah akan balas dengan kebaikan. Itulah yang menyebabkan penduduk Taif sehingga malaikat yang jaga gunung datang berjumpa kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau nak aku arahkan Bukit Bukau dan Gunung Ganang ni, aku boleh arahkan supaya mereka ini hempak semua penduduk-penduduk Taif." Maknanya kasihan, belas kasihan malaikat yang jaga bukit ni tak sanggup tengok Rasulullah dihina oleh penduduk Taif ketika itu. Tetapi Rasulullah cakap balik kepada malaikat yang jaga bukit ni, jaga gunung ni, kata apa? Biarkan hari ini mungkin mereka ini yang ada di dalam Taif itu, penduduk Taif ini tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi percayalah satu hari nanti anak cucu mereka ini akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita tengok kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, penduduk Taif semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah tidak akan memberi balas dengan kejahatan apabila Rasulullah menerima dengan kejahatan. Bahkan Rasulullah sebelum berlakunya peperangan apa sekalipun, tak kiralah berlaku di Madinah iaitu perang Khandaq,
Rasulullah menulis surat dulu menyampaikan dakwah kepada mereka apabila mereka mengingkari ataupun mereka mengutuk hukum-hukum Allah, mereka menghina Allah Ta'ala, barulah berlaku peperangan. Rasulullah tak terus kepada peperangan. Sebab itu kalau kita tengok banyak penulisan ataupun surat-surat yang Rasulullah tulis kepada kerajaan-kerajaan Kristian. Sebab apa? Rasulullah nak sampaikan keharmonian Islam tu dahulu sebelum mengangkat perang, supaya umat akhir zaman ini melihat Islam itu bukanlah dengan tersebar, bukanlah dengan cara peperangan, tetapi dengan cara kasih sayang. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang bernombor 3461, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dakwah kamu, sampaikanlah ucapan kasih sayang kamu, sampaikanlah ilmu yang bermanfaat kamu itu kepada masyarakat ini, walaupun satu ayat, satu kalimah, satu ayat. Ayat tu ulama banyak terjemahkan bagaimana, apakah yang dimaksudkan ballighu anni walau ayat. Tapi kita faham ayat-ayat tak apalah, tak ada masalah pun. Maknanya Nabi nak suruh kita apa? Sampaikanlah. Bila kita sebut sampaikanlah, maknanya itu kata seruan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jatuh di situ kata seruan, maknanya Nabi suruh tak kita menyampaikan dakwah? Nabi suruh tak kita ni melakukan amal ma'ruf nahi munkar? Ya, Nabi memang suruh kita untuk menyampaikan perkara baik dan menghalang segala perkara-perkara yang jahat. Itu menandakan Islam ini betul-betul tidak suka akan maksiat. Orang yang melakukan maksiat ni kita fahamlah kedudukannya di akhirat tu, kata guru kami ada dua. Kalau orang yang jahat itu dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bertaubat kepada Allah Taala sehingga dia mati, maka confirm dia duduk dengan orang kafir di dalam neraka, takkan keluar-keluar dah. Dan akan tetapi ada orang jahat yang mereka ini tak syirik kepada Allah Taala tetapi membuat segala dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kenapa saya masukkan dosa-dosa kecil juga? Kerana kata guru kami, dosa secara umumnya adalah dosa kepada Allah, perbuatan mungkar kepada Allah Subhanahu taala. Baik dosa besar ataupun dosa kecil, kedua-duanya kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Kenapa ada pembahagian dosa besar dan dosa kecil? Ini pembahagian yang dilakukan oleh para ulama. Mereka mengkaji Al-Quran, faham Al-Quran, mengikut azab-azab yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yang mana berat, yang mana ringan. Jadi keluarlah daripada pandangan ulama yang faham Al-Quran, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Tetapi secara umum, sesiapa saja yang melakukan dosa kecil, sesiapa saja yang melakukan dosa besar, dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka golongan manusia yang melakukan dosa besar dan dosa kecil ini tetapi dia tidak syirik kepada Allah Ta'ala, dia sentiasa buat dosa, mencuri, menipu, berzina, membunuh orang, minum arak, dia buat dosa berpanjangan. Maka golongan ini di akhirat nanti dia ada dua golongan. Sama ada Allah masukkan dia dulu ke dalam neraka, kemudian setelah habis azabnya barulah Allah pindahkan dia masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Kenapa dia selamat daripada neraka, tak kekal di dalamnya? Kerana dia masih beriman kepada Allah Ta'ala. Maknanya orang yang buat dosa besar, dia tak bertaubat, dia akan kena azab dulu, barulah Allah pindahkan dia ke dalam syurga. Ataupun di akhirat nanti dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan pengampunan Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala, dia akan diampunkan terus dosanya, dia terus masuk ke dalam syurga. Itu untungnya sesiapa yang mati walaupun dia melakukan dosa kecil dan dosa besar,
tetapi matinya masih di atas kalimah la ilaha illallah, confirm dia akan masuk syurga kerana dia masih mukmin. Cuma dia fasik, semasa hidupnya dia berterusan melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Ada pun yang syirik, yang murtad, yang keluar daripada agama Islam, tidak bertaubat kepada Allah sehingga dia mati, maka dia kekal bersama orang kafir di dalam neraka jahanam. Itu kelebihan kita yang mati di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi bukanlah maksud saya ni kejap lagi tuan-tuan kata, oh Ustaz Farid kata boleh buat dosa. Bukan. Maknanya saya nak bagi tahu kelebihan orang yang mati di atas kalimah la ilaha illallah dan dia tidak syirik kepada Allah, walaupun dia hidup dia sentiasa melakukan dosa kecil dan dosa besar. Cuma kalau kita nak merasa duduk di dalam neraka, kita buatlah dosa. Saya nak bagi tahu bahawa jangan buat dosa. Jangan buat dosa kerana apa? Kerana kita akan terima azab dulu sebelum kita menikmati syurga. Jadi lebih baik kita masuk syurga terus daripada merasai azab di dalam neraka. Itu peringatan. Kadang-kadang orang tak faham, kita kena jelaskan supaya bagi faham. Jadi Nabi menyebut di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam nombor hadis 3461, Nabi menyebutkan kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun perkataan tu pendek ke, kita sampaikan kepada orang satu kebaikan. Kita kena yakin hidayah itu bukan milik kita. Hidayah tu bukan kita punya. Tapi kalau isteri kita nama hidayah, milik kita lah. Cuma hidayah petunjuk jalan kebenaran tu adalah bukan milik kita. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada tak Nabi berdakwah yang mana penduduk Mekah tak terima kepada Nabi? Ada. Macam contohnya bapa saudara Nabi Abu Talib, dan pembesar-pembesar Mekah di sekitar ketika itu Abu Jahal. Nabi dah berdakwah, orang yang dekat dengan Nabi pun Nabi dah berdakwah, tetapi hidayah bukan milik Rasulullah. Cuma Rasulullah ini membawa petunjuk, memberi jalan kepada orang-orang ini untuk kembali kepada Allah SWT. Tetapi di atas kehendak Allah, Allah tidak berkehendak untuk mereka ini beriman kepada Allah Ta'ala dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi tugas Nabi kita kena sambung, iaitu menyampaikan dakwah kepada masyarakat supaya masyarakat ini faham apa itu Islam, apa yang dimaksudkan dengan Islam, kenapa Islam ini dipanggil Islam. Kadang-kadang kita sebut Islam, kita tak faham kenapa dinamakan agama ini dengan agama Islam. Islam itu datang daripada perkataan salama, bukan saloma, salama. Salama ni apa? Selamat. Selamat. Sebab itu disunatkan kita bila berjumpa dengan kawan kita, Assalamualaikum, salam sejahteralah ke atas kamu. Itu doa. Dan orang yang mendengar wajib menjawab, membalasnya, Waalaikumsalam, sejahtera juga ke atas kamu. Itu doa. Maknanya kita memberi salam tu, Islam mengajar untuk kita berdoa untuk kepada kawan kita ataupun masyarakat. Itu dakwah juga. Jadi dakwah ini pelbagai cara. Okey, ada juga hadis Nabi SAW yang lain, okey, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nombor hadisnya nombor 49, dan ada juga dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi. Apa kata Nabi SAW? Man ra'a minkum munkaran, apabila kamu sesiapa saja yang melihat kemungkaran berada di hadapan mata kamu, falyughayyiruhu biyadihi, maka kamu kuasailah, kamu tantanglah dia, ataupun kamu hadapilah dia dengan tangan kamu. Maksud tangan di sini adalah apabila kamu ada kuasa, kamu tegur kepada mereka. Kamu buatlah satu benda yang menepati kepada jawatan yang kamu sandang. Contohnya, kita sebagai pegawai polis,
kita nampak ada orang yang mencurigakan di kawasan taman kita, walaupun kita tak pakai uniform, tetapi kita pada waktu petang kita orang-orang tiba-tiba kita nampak ada orang yang mencuriga lalu lalang di kawasan taman kita, maka biadih di sini adalah jawatan yang kita ada, kemampuan yang kita ada. Contohnya, ada laporan daripada masyarakat rumah sekian-sekian ada lelaki berduadaan dengan perempuan di dalam rumah, maka masyarakat tersebut, lelaki tersebut ataupun orang awam mengadu kepada AJK masjid. AJK masjid kena bertindak. Dia tak boleh main macam tu je. Contoh dia kena bertindak. Maknanya atas jawatan yang kita ada. Tapi kadang-kadang kita yang ada jawatan pun kita tak mampu. Kata Nabi lagi, fa illam yastati fa bilisani. Maknanya mula-mula dengan jawatan kita tak ada jawatan orang biasa, maka contoh kita lalu di tepi jalan tengok ada anak-anak muda main gitar, Nabi kata kalau tak mampu ni maksudnya kita tak ada jawatan, kita tak ada kuasa untuk menentang kemaksiatan tu, maka kalau tak mampu tegurlah dengan fabilisa ni. Nabi kata dengan lidahnya, dengan lidah kamu. Dan Nabi kata lagi fa illam yastati fa biqalbi. Nabi kata kalau tak mampu juga nak tegur. Kejap lagi kalau aku tegur kena maki hamun pula. Kejap lagi kalau aku tegur budak-budak muda ni, budak-budak yang naik motor dah pakai satu tayar saja, kejap lagi cala pula kereta aku. Maka tak mampu dengan lisan, maka Nabi kata fa illam yastati' fa biqalbi. Nabi tunjuk cara kepada kita. Kejap lagi saya bagi tahu. Mestilah kalau tak mampu dengan kuasa kita tak ada, jawatan kita tak ada, maka tegurlah dengan lidah kamu fabilisa ni. Kalau tak mampu juga dengan hati. Macam mana tu ustaz nak hadapi ataupun nak lawan maksiat ni, kejahatan ni dengan hati? Macam mana? Kata guru kami, nak melawan maksiat dengan hati ini adalah membenci pada maksiat. Kita nak tegur tak boleh, tapi kita tegur di dalam hati, kita kata ya Allah, aku sangat-sangat benci perbuatan orang itu, dan aku doa supaya engkau berilah hidayah kepada si fulan tersebut. Itu caranya. Kerana Nabi kata apa? Wazalika ad'aful iman. Kerana itulah selemah-lemah iman. Maknanya Nabi bagi tahu cara daripada orang yang ada jawatan. Kamu kena guna jawatan kamu, halang maksiat dan kemungkaran yang ada. Kamu tak ada jawatan, kamu gunalah lisan kamu. Tak payah pukul dia, tegur saja. Tak mampu juga dengan mulut, maka dengan hati, iaitu dengan cara membenci maksiat yang ada di depan mata. Maknanya bila Nabi bagi tahu kepada kita cara-cara untuk membuat amal makruf nahi mungkar ni, maknanya Nabi suruh kita betul-betul buat. Kerana selemah-lemah iman manusia ni, kalau di dalam hati dia tidak ada rasa benci kepada maksiat mungkar. Okey. Dan yang keenam kata Syekh Abdul Qadir, mungkin yang terakhir, iaitu dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Maknanya sentiasa kita memberi peringatan. Tuan-tuan tak perlu tunggu. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah, balighu anni walau ayah. Tuan-tuan, kita semua tak perlu tunggu aku kena belajar pondok sampai habis 20 tahun baru aku boleh tegur orang, baru aku boleh beri nasihat. Tak. Tuan-tuan ada anak dan mungkin di hadapan saya ni semua pangkat ayah saya. Jadi tuan-tuan dah hadapi kehidupan tu lama daripada saya. Mungkin dengan cara macam mana tuan-tuan tegur anak tuan-tuan, abang tak solat lagi. Itu juga merupakan nasihat yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kerana kita membentuk keluarga yang bahagia dengan cara macam tu. Sebab itu Rasulullah sebut dalam hadis, Rasulullah kata apa? Umur 7 tahun ajar dia. 10 tahun tak solat anak kita, pukul dia. Pukul pula bukan pukul hempuk, bukan sampai berbirat-birat, tapi pukul lita'adib, untuk mendidik anak kita ni supaya beradab, berakhlak mulia. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Yang keenam adalah memberi nasihat engkau akan orang Islam, dan menunaikan engkau akan hajat mereka apabila
ada orang yang minta kepada tuan-tuan untuk langsaikan hajat, contohnya orang fakir miskin, sampaikanlah, bagilah RM1 RM2 pun. Kita letak tepi, dia ni macam sendikit je, letak tepi kejap. Dia tipu, dia punya pasal. Kita bagi je, tapi kita tengoklah juga kan. Tengok pada apa? Tengok keadaan orang tu dan tengok kepada kemampuan kita. Bukanlah saya kata lepas ni seorang kena infakkan RM1,000. Tak, ikut kemampuan kita. Dan yang terakhir iaitu dan mendamaikan engkau akan mereka. Yang ni insya-Allah kita akan sambung, iaitu pada mendamaikan engkau akan mereka dengan menggunakan lidah. Maknanya kita tidak mencanang fitnah orang kepada orang lain, dan kita